jalan ni. Malaysia berjaya hantar bantuan kemanusiaan pertama untuk Palestin. Lebuh raya Setiawangsa Pantai tawar pun percuma selama sebulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Merani. Saya Muhammad Muhammad Zubni dalam utama 7 pagi. Penghantaran bantuan kemanusiaan pertama rakyat Malaysia untuk rakyat Palestin selamat berlepas ke Mesir dari KLIA Spark. Pesawat kargo khas itu berlepas lewat malam tadi menuju Al-Arish. Berbagai barangan keperluan dibawa termasuk perubatan seberat 20 tan. Ia akan dihantar memasuki Gaza dan ini antara Rafah dengan kerjasama Bulan Sabit Merah Mesir. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berterima kasih atas keprihatinan ditunjukkan seluruh rakyat Malaysia meneruskan aktivitas. Operasi itu digerakkan hasil pelibatan lebih 44 NGO. Ops Ehsan yang telah berjalan selama beberapa hari ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada keperhatian para derma rakyat Malaysia tanpa beza agama, kaum dan juga latar belakang politik, dan inilah semangat yang harus dilakukan oleh rakyat Malaysia. Menurut timbalan sangat banyak kumpul keseluruhan sumbangan seberat 50 tan bernilai 7 juta ringgit. Misi penghantaran bantuan itu kali kedua dijangka melepas minggu depan. Mengenai akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata sebahagian sumbangan diterima akan digunakan untuk pendidikan anak-anak Palestin di Malaysia. Akaun berkenaan menyasarkan sumbangan sekitar 100 juta ringgit. Katanya perkara itu telah dimaklumkan dan disetujui Jemaah Menteri. Penyaluran bantuan akan dikelas di Islam Putra dan kerjasama Kedutaan Palestin di Malaysia. JYJ Kedutaan Palestin telah menyatakan bahawa ada banyak Palestin dan keluarga Palestin yang ada di Malaysia akan dikebutuhkan senarai penuhnya pada jalan luar untuk tindakan-tindakan bagi memberikan bantuan kepada mereka. Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam pada itu, Duta Besar Palestin ke Malaysia Farid Abu Ali memuji kerajaan Malaysia dan rakyatnya atas solidariti dan pendirian yang tidak berbelah bagi untuk rakyat Palestin. Bagi beliau, sokongan kita semua ini tidak boleh dipertikaikan. Sambil memuji pendirian konsisten kerajaan terhadap pendudukan Israel di Palestin, Wali menghargai sokongan orang ramai yang ditunjukkan dalam berbagai cara. Ia bukan semata-mata tentang perbezaan agama, tetapi lebih kepada isu hak asasi manusia. Lebuh raya Setiawangsa Pantai SPE menawarkan bayaran tol percuma selama sebulan sehingga 2 Disember ini. Ia bersempena pembukaan penuh lebuh raya itu malam tadi. Menteri Kejaraya Datuk Seri Alexander Nathalini berkata SPE sepanjang 20.7 km menghubungkan beberapa kawasan oleh kubur yang disasar mengurangkan sehingga 30% masalah kecepatan trafik untuk masuk dan keluar dari bandaraya ini, terutama pada waktu puncak. Dan dengan siapnya projek ini, saya difahamkan masa perjalanan yang selama ini mungkin dikatakan 1 jam setengah, sekarang dikurangkan sehingga 35 minit sahaja. Dan juga ia sebagai jalan pintas pada beberapa tempat. Sebab lebuh raya ini berhubung dengan beberapa lebuh raya yang lain. Jadi ini sudah semestinya meningkatkan keselesaan dan keselamatan jalan lebuh raya di Kuala Lumpur ini. Lebuh raya ini dibuka dan sehingga 2 bulan Disember jam 11.59 malam percuma untuk 1 bulan. Datuk Seri Alexander beritahu berita selepas majlis pembukaan lebuh raya Setiawangsa Pantai di Ibu Negara. Pilihan raya kecil Zon Jepak di Bintu Sarawak tepat pukul 7.30 pagi nanti
Semua pusat pengundian bagi PRK itu akan dibuka. Antaranya pusat pengundian di Sekolah Kebangsaan Bintulu. Bagi meninjau keadaan semasa, kita bersama Abang Iskandar Shah. Abang, silakan. Ya, Ni Zamiah. Assalamualaikum dan selamat pagi. Dan apa yang saya dapat kongsikan ketika ini, para petugas SPR telah pun bersiap sedia untuk menerima kehadiran para pengundi. Menurut pegawai pengurus pilihan raya Abang Zainuddin Abang Tulki, seramai 446 petugas SPR serta 624 pegawai dan anggota polis terlibat bagi membantu memastikan kelancaran proses pengundian PRK Dun Jepak hari ini. Di sekolah ini sebanyak 6 saluran dibuka dan cuaca di sekitar Bintulu ketika ini adalah baik. Sekali lagi diingatkan kepada semua pengundi agar membawa kad pengenalan diri dan mengikuti segala peraturan yang ditetapkan oleh pihak SPR. PRK Dun Jepak menyaksikan pertembungan 3 penjuru antara Gabungan Parti Sarawak GPS, Parti Bumi Kenyalang dan Parti Aspirasi Rakyat Sarawak. Difahamkan calon GPS iaitu Iskandar Tulki dijangka hadir ke pusat pengundian ini pada sebelah pagi. Sekian dulu laporan saya buat waktu ini yang sahih di berita RTM. Abang Iskandar, terima kasih. Berita seterusnya. Skim harga maksimum musim perayaan Deepawali akan diumumkan pada Isnin ini. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Fuzia Saleh berkata kawalan harga itu berdasarkan keperluan barangan asas musim perayaan yang akan dilaksanakan bersempena perayaan tersebut tidak lama lagi. Dia berkata demikian selepas melakukan tinjauan harga ayam di Pasar Awam Kajang di Kajang Selangor. Susulan pengampungan harga ayam kini, Fuzia mengingatkan peniaga dan pengeluar agar tidak mengambil kesempatan atas pelaksanaan tersebut. Hanya remaja yang lahir pada 2007 akan dipanggil untuk menjalani khidmat program latihan khidmat negara PLKN yang sekiranya program itu dilaksanakan pada tahun depan. Kenyataan Kementerian Pertahanan memaklumkan jika pelatih yang dipilih tidak dapat menyertai PLKN atas sebab yang dibenarkan, mereka boleh memohon penangguhan. Had maksimum untuk menjadi pelatih adalah sehingga umur 35 tahun. Sebelum ini tular polemik berkenaan penetapan umur pelatih sehingga mengundang kekeliruan dalam kalangan orang ramai. PLKN yang dimasukkan pada 2018 akan dilaksana semula melalui kaedah latihan berbeza berbanding sebelumnya. Pelatih akan menjalani latihan di kamp tentera. 5 Menteri Luar Negara Arab akan bertemu Setiausaha Negara Amerika Syarikat Anthony Blinken hari ini bagi membincangkan mengenai perang Israel-Hamas. Negara terlibat ialah Arab Saudi, Qatar, Emirat Arab Bersatu, Jordan dan Mesir. Kenyataan Kementerian Luar Jordan menyebut pertemuan di Amman itu akan turut disertai wakil pihak berkuasa Palestin. Perbincangan akan tertumpu kepada kesan peningkatan keganasan yang mengancam keselamatan di seluruh rantau berkenaan. Sementara itu, Paris menuntut penjelasan daripada Israel berhubung serangan tentera rejim ke atas Institut Kebudayaan Perancis di Gaza. Menteri Luar Perancis Catherine Colonna menyifatkan serangan itu sebagai sesuatu yang menghairankan dan tidak difahami. Dia mahu siasatan menyeluruh dijalankan bagi mengenalpasti motif serangan. Dalam pada itu, Israel terus bertindak biadab apabila membedil ambulans yang diparkir di luar hospital terbesar di Gaza. Rejim Zionis menerusi satu kenyataan mendakwa kononnya ambulans itu digunakan pejuang Hamas. Dakwaan tersebut dinafikan petugas kesihatan hospital. Pengangkutan itu digunakan hanya untuk membawa mangsa yang cedera. Bola sepak Piala Malaysia, Terengganu FC berjaya melangkah ke perlawanan akhir Piala Malaysia. Pasukan itu menewaskan KLCT 2-1 pada aksi separuh akhir kedua di Stadium Sultan Nizam Zainal Abidin malam tadi. Sekaligus marah dengan agregat 4-2. Pada perlawanan akhir Piala Malaysia nanti, TFC akan melawan juara bertahan JDT. Akhir sekali, kejohanan hoki antarabangsa Piala Sultan Johor 2023. Malaysia menamatkan kempen di tempat ke-7 selepas menewaskan Afrika Selatan 3-2 pada perlawanan penentuan tempat ke-7 dan ke-8. Juara ke-7 itu bakal
pertukan antara Jerman dengan Australia yang akan berentak di pentas akhir di Stadium Hoki Taman Raya Johor Bahru malam ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia berjaya hantar bantuan kemanusiaan pertama untuk Palestin. Lebuh raya setiawangsa pantai tawar kong percuma selama sebulan. Sekian berita yang disunting oleh Effendi Abdul Karim dari Pusat Berita RTM. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Wassalamualaikum. November 2007, Lee King Wei, pemain badminton perseorangan negara, menjuari kejohanan badminton terbuka Perancis yang diadakan di Stadium Pierre de Coubertin, Paris, Perancis. Zhong Wei selaku pilihan kedua perlawanan berjaya menundukkan Bao Chunlai, pemain China dengan kutipan mata 21-11 dan 21-14 dalam tempoh 35 minit. Kemenangan ini adalah kejuaraan sirkuit badminton utama dunia buat Zhong Wei selepas mengungguli kejohanan badminton terbuka Indonesia dan terbuka Jepun. Pada hari yang sama juga, arena badminton negara turut diserikan lagi dengan kejayaan pasangan bergu Lim Kim Hwa, Eng Hui Lin yang menjuari kejuaraan badminton remaja dunia yang berlangsung di Auckland, New Zealand. Pasangan ini mengetepikan gadingan Chris Addock, Samantha White dari England dengan keputusan 23-35, 22-20 dan 21-19. Kesejahteraan masa depan, ayo seluruh